cukup ayu. Okey. Nah, ini ialah siri elektrokimia. Okey, yang kita telah pelajari pada minggu lepas. Okey, di dalam bahagian pertama di mana cikgu telah ulang kaji sedikitlah tentang siri elektrokimia ini. Okey. Nah, so ini adalah rujukan kita pada hari ini ya. Nah, dalam kes ni, hipotesis untuk eksperimen ini ialah apabila logam yang lebih elektropositif bersentuhan dengan besi, logam akan menghalang pengaratan besi. Okey, apabila logam kurang elektropositif bersentuhan dengan besi, logam tersebut akan mempercepat pengaratan besi. Okey, so pemboleh ubah dimanipulasikan adalah jenis logam yang bersentuhan dengan besi. Okey, pemboleh ubah bergerak balas, kehadiran warna biru tua atau pengaratan besi, dimalarkan adalah paku besi, larutan agar-agar, okey, yang mengandungi natrium klorida. Okey, dalam kes ni kita guna natrium klorida, kalium heksasianoferat 3 dan penunjuk fenolftalin serta suhu. Okey, kalau diberi kertas 3, okey, ini boleh, hipotesis ini boleh jadi jawapan dan hipotesis ini pun boleh. Kita boleh jadikan jenis logam yang bersentuhan dengan besi, okey, meningkatkan ataupun menambahkan kehadiran warna biru tua. Okey, dia mungkin adalah hipotesis yang salah, tetapi teknik penulisan dia dalam kertas 3, ini untuk kertas 3 sahaja ya, okey, adalah betul. Okey, nah untuk definisi secara operasi, okey, yang ini ialah banyak pelajar menghadapi masalah dengan definisi secara operasi. Okey, now first, warna biru tua terbentuk apabila besi bersentuhan dengan logam. Now, teknik penulisan definisi secara beroperasi first ialah kita kena tulis perkara apa yang telah dibuat. Okey, dalam contoh ni, dalam eksperimen ini, inilah yang kita buat. Do. Okey, besi bersentuhan dengan logam yang kurang elektropositif atau tanpa bersentuhan dengan logam lain. And then apa yang terjadi? What happened? That is your observation. Okay, itu adalah warna biru tua terbentuk. Okay. Now, next. Ni ialah radas dan bahan yang digunakan. Okay. Now, kita gosok 5 batang paku besi, pita magnesium. So, kita ada paku besi, pita magnesium, jalo zinc, kuprum dan timah. Okey. Nah, ini adalah prosedur yang sangat penting. Kita perlu gosok terlebih dahulu dengan kertas pasir sehingga bersih. Okey. Untuk menyingkirkan lapisan oksida yang terdapat pada permukaan semua logam ini. Okey. Nah, langkah kedua, lilitkan paku-paku besi dengan logam-logam seperti jadual 3.9. Okey. Kalau murid-murid tak tulis jadual kat dalam kertas 3, exam kertas 3, murid-murid kena tulis kat sini pula. A, paku besi, B, paku besi dililit dengan pita magnesium and so on. Okey. Cuma guna jadual apabila ada jadual. Okay, so hari ini saya akan masuk sedikit, serba sedikit tentang teknik menulis dalam kertas 3 ya. Okay, now, yang seterusnya, tuangkan larutan agar-agar yang mengandungi natrium klorida, kalium heksasianoferat 3 dan fenolftalin ke dalam piring Petri sehingga menenggelamkan semua paku besi. Okey, sebenarnya kita guna natrium klorida ini supaya dia mempercepatkan proses pengaratan. Okay, so dia biarkan selama 20 hingga 30 minit. Kalau kita tidak menggunakan natrium klorida, kita kena tunggu dalam 2 hingga 3 hari untuk proses pengaratan berlaku.
So sebab itu kita gunakan natrium klorida. Okay, kalium heksasianoferat 3 dan phenolphthalein. Nah, mari kita tengok sedikit tentang paper 3 ya. Okay, now saya ada formula di mana, okay, first kita kena ada measure. Dalam kes ini kita tak measure, tapi kita gosok. Okay, measure ataupun gosok. Okay, gosok ini dikira di bawah measure. Okay, and then after measuring, okay, dia lilit, we have mix. Mix ialah bila kita tuangkan. Itu ialah mix. Okay, we must show gesture of mixing in chemistry. We cannot leave out mixing. Okay, kita kena campur bahan. Dalam kimia semua barang adalah campuran. Okay, kita kena campur. Kalau tak, dia bukan kimia. Okay, now and then we have observe. Okay, kita kena perhatikan. This is your pemerhatian, observe. And then you have record. You have to record, catatkan. And repeat. Okay, dalam kes ini, repeat ialah pada jadual 3.9 here, whereby you have A, B, C, and D, and E. Okay? This is called repeat. Okay, macam mana kita nak bina ayat guna repeat? Contohnya, apabila let's say kita cuma kata gosok, semua ni dah gosok kan, lepas tu kita letakkan paku besi di dalam piring Petri. Okay, piring Petri yang mengandungi larutan agar-agar yang mengandungi natrium klorida, kalium heksasianoferat 3 dan phenolphthalein. Okay, lepas tu dia biarkan 20 hingga 30 minit. So, dia akan ada step 5 kat sini kalau kita tidak ada jadual ke atas. Okay, but for this experiment, I will recommend you to have a table here so that you simplify everything. Okay, so kalau dia tak ada, you kena tulis kat sini lah. Ulangi langkah 1 sehingga 4 dengan menukarkan paku besi kepada B, C, D, E. Okay? Next. Okay, ini adalah pemerhatian yang kita dapati tadi. Okay, kita tahu seperti yang ada dalam siri elektrokimia tadi kan. Okay, ini adalah besi awak, paku besi. Okay, mana-mana logam yang berada di atas besi, dia akan melambatkan proses pengaratan. Mana-mana yang kat bawah besi, dia akan mempercepatkan proses pengaratan. Okay? So, itu adalah pemerhatiannya. So, I simplify it straight away lah. Okay, maksudnya, mana-mana logam yang ada di atas besi, dia akan mempercepatkan pengaratan. Okay? Yang kat bawah besi akan melambatkan akan mempercepatkan pengaratan. Mana-mana yang kat atas besi dalam siri elektrokimia akan melambatkan ataupun membantutkan proses pengaratan. Okay. Now, kita kena ada cara-cara untuk mengawal pengaratan besi. Okay. Salah satu daripadanya adalah dengan menyadur dengan logam yang kurang elektropositif. Contohnya timah. Okay. Satu lagi, ini adalah untuk melindungi besi daripada air atau udara. Sekali lagi, bahan ini ada di dalam buku teks pelajar-pelajar. Okay. Satu lagi ialah dengan menyadur logam yang lebih elektropositif, contohnya zinc. Dan satu lagi ialah dengan menyalut dengan plastik, grease atau cat. Okay. Sebab tu kita cat rumah. Okay. Untuk memastikan karat tu, okay, karat tu terkawal. Menggunakan logam yang lebih elektropositif sebagai anode korban untuk melindungi besi yang kurang elektropositif daripada terkakis.
Dalam hal ini, anod korban akan terkakis. Maksudnya kita jadikan dia sebagai mangsa. Okey, anod korban ya. Okey, dan tapi anod korban ini dia perlu digantikan dari semasa ke Suling. ya. Tengok chatting ada soalan. Okey. Sekejap. Okey. Menyadur meaning we electroplate one layer of another layer of more electropositive metal, okay, to make sure that the pengaratan will be slowed down. Okay. Now, saya teruskan. Okay. Now, so roughly, okay, pengaratan besi ni kita tidak boleh nak memberhentikan ataupun mengelakkan pengaratan daripada berlaku, tetapi kita boleh mengawal pengaratan. Okay, kita cuma boleh membantu untuk mengawal pengaratan. Okay, now sekarang saya akan masuk ke bahagian kereaktifan logam dengan oksigen pula. Okay, sebelum saya masuk ke siri kereaktifan logam, kita akan tengok kereaktifan logam terhadap oksigen. Okay, now logam tambah oksigen kita tahu semestinya akan membentuk oksida logam. Okay, tetapi logam ini perlulah dipanaskan terlebih dahulu untuk memulakan tindak balas. Gas oksigen, okay, yang dihasilkan ini, okay, akan dihasilkan melalui penguraian kalium manganat 7. So this is the function of kalium manganat 7. Okay, besides being a penunjuk, kalium manganat tolong ingat, penunjuk adalah apabila kalium permanganat ini menjadi penunjuk, okay, dia kena berasid. Okay, tetapi kalau ini adalah kalium manganat 7, okay, kita heat up, panaskan, dia akan membentuk gas oksigen. Okay, dan perhatikan warna oksida logam yang terbentuk semasa panas dan setelah sejuk. Okay, mari kita tengok. Now, sebelum tu kita tengok siri kereaktifan logam terlebih dahulu. As we go down, okay, this is almost like your siri elektrokimia. Okay, cuma kita akan ada penambahan karbon dengan hidrogen di mana kedudukan hidrogen akan berubah sedikit. Okay, now semakin berada di atas, dia bertindak balas cergas dengan oksigen. Meaning, yang ini kena ada direct heating, pembakaran secara terus. Okay, now bertindak balas dengan oksigen menghasilkan baraan. Okay, ini kurang reaktif dari sini. This one is tidak reaktif, tidak bertindak balas dengan oksigen. Okay, kita tengok. Logam reaktif adalah kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium. Okay, kalau dalam siri elektrokimia, kita tahu adalah kalau nak kahwin mesti ambil zat besi sama Panadol hingga cukup ayu kan. Okay, cuma dalam siri kereaktifan logam, dia bertukar sedikit sekarang. Kalau nak kahwin, mesti ambil cukup zat highest ferrum, dia kena paling tinggi, okay, highest ferrum, supaya perkahwinan kekal hingga akhir adanya. Okay, ini adalah cara nak hafal siri elektrokimia. Okay, so logam reaktif lazimnya adalah dari kalium hingga aluminium.
Okay, meaning these are the direct heating logam, logam yang perlu direct heating. Okay, untuk carbon, zinc, hydrogen, ferrum, stannum, plumbum dan cuprum, ini adalah logam kurang reaktif. Dan logam tidak reaktif pula adalah mercury, argentum and aurum. Okay. Now, ini adalah eksperimen, okay, untuk pembentukan logam oksida. Okay, now masukkan satu spatula serbuk kalium manganat 7 ke dalam sebuah tabung didih. Kita mesti guna ke tabung didih, bukan tabung uji ya. Okay. Masukkan sedikit wool kaca ke dalam tabung didih. Okey, wool kaca ni fungsi dia ialah untuk memerangkap gas oksigen kat sini supaya dia tak terlalu cepat keluar. Okey? Kalau kita tak kawal, dia akan cepat hilang gas oksigen tu. Okey? Now, letakkan satu spatula serbuk zinc pada kertas asbestos, okey, dan masukkan ke dalam tabung didih. So here the place. Now, panaskan serbuk zinc dengan kuat sehingga berbara. We have to heat up serbuk logam dulu sebelum serbuk kalium manganat 7. Why? Sebab takut bila kita panaskan ni, by the time oksigen sampai dan dah terkeluar dari tabung didih ini tadi, kita punya serbuk logam baru start panas. Okay? Sebab tu kita kena panaskan serbuk logam terlebih dahulu. Okay? Supaya oksigen yang terhasil dari kalium manganat 7 tadi ni, dia boleh perlahan-lahan, okay, keluar dengan perlahan-lahan untuk bertindak balas dengan logam pada kertas asbestos. Okay, perhatikan kecergasan zinc bertindak balas dengan oksigen. Perhatikan juga perubahan warna logam dan baki yang terbentuk semasa panas dan setelah sejuk. Dan you see, ulang langkah 1 hingga 5. Okay, so you repeat. Okay, you repeat. Repeat. Untuk dengan menggunakan serbuk cuprum, magnesium, plumbum dan besi. Menggantikan serbuk zinc. Okay, now. Okay, kalau kita perhatikan zinc, okay, zinc kecergasan tindak balas dia nyalaan terang merebak secara perlahan dan zinc oksida adalah pepejal kuning. Okey, nah warna baki ini adalah keadaan apabila semua logam ini sudah berada dalam bentuk oksida. Okey, so zinc oksida kuning semasa panas, putih semasa sejuk. Cuprum oksida dua-dua keadaan adalah serupa. Magnesium oksida membentuk pepejal putih. Plumbum pula, plumbum oksida perang semasa panas, kuning semasa sejuk. Okay, untuk besi dia tetap warna perang. Okay. Now, untuk menentukan kedudukan karbon di dalam siri kereaktifan logam pula, sekarang ni kita akan mengambil serbuk logam oksida, okay, dan dicampurkan bersama-sama dengan serbuk karbon. Okay, kalau kita tengok balik tadi, formula tadi ya, okay, measure, tengok spatula, this is called measure. And then dia mix. Mix maksudnya dia ada campuran. Mix. And then dia akan heated up. Okay, under mix also. Okay. Then kita akan observe, perhatikan sebarang perubahan. Record. Okay, dia kena ada record. And then kita akan ulang. That is repeat dengan zinc oksida, magnesium oksida, aluminium oksida. Okay, untuk menggantikan cuprum 2 oksida. Okay, this is a simple one. Now, wajib guna segitiga tanah liat untuk pembakaran secara terus. Okay, kalau kita guna kasa dawai, dia bukan pembakaran secara terus ya.
because we are heating metals. When we heat metals, it has to be direct heating. Now, pemerhatian bagi eksperimen tu, karbon dengan kuprum 2 oksida, campuran dia akan membara. Karbon dengan aluminium oksida, kalau kita tengok balik siri kereaktifan logam, didapati bahawa aluminium berada di atas karbon. Maka dia tidak akan ada perubahan. Okay? So you just remember, benda yang ada di atas satu benda tu, dia akan atasi dia. So that means anything below it, dia tidak boleh nak atasi. Okay? Like, contohnya, murid-murid ni mungkin adalah anak sulung. Okay? Ada adik-adik yang kecil. So, adik-adik tak boleh nak powerkan awak kan? Tapi, murid-murid sendiri boleh powerkan adik-adik. Boleh turunkan arahan, boleh, tak adalah sampai bully. Okay? Boleh turunkan arahan, boleh bagi dia orang dengar dengan cakap kita. Sama juga kes dengan siri kereaktifan dan siri elektrokimia. Okay, now, bila dah belajar siri kereaktifan logam dengan siri elektrokimia, kita akan confuse bila nak guna apa. Okay, now, siri kereaktifan logam akan digunakan apabila pembakaran ataupun pemanasan berlaku. Okay, cuma guna untuk apabila keadaan adalah proses pemanasan ataupun pembakaran logam. Okay, ingat. Siri kereaktifan logam. Elektrokimia untuk semua. All users except apabila kita memanaskan logam. Ingat tu. Okay. So dari sini, eksperimen ni kita akan dapati tertib kereaktifan bertambah. Okay, mengikut kuprum, zinc, karbon, aluminium dan magnesium. Okay. Now, kita menentukan pula kedudukan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Ini di mana gas hidrogen akan bertindak balas dengan oksida logam ataupun dia akan digunakan untuk menurunkan oksida logam membentuk logam dengan wap air. Okay, ini adalah setup dia. Okay, setup. Now, kalsium klorida kontang ini, okay, yang ini kita telah didedahkan di tingkatan 4 di bawah formula empirik kuprum 2 oksida. Okay, now, cuma ini tidak dilakukan di makmal. Okay, tapi sekarang dengan KSSM tingkatan 4, kita dah ada eksperimen yang khusus untuk kuprum 2 oksida untuk menentukan formula empirik kuprum 2 oksida. So ini adalah susunan rajah untuk apabila kita menguji kedudukan hidrogen di dalam siri kereaktifan logam. Now, ada beberapa soalan. Now, untuk dapatkan PowerPoint ni, murid-murid boleh klik pada drive ni ataupun boleh dapatkan drive ni. Okay, ini adalah drive-nya dan boleh juga cuba beberapa soalan. Okay, daripada situ. Sekejap. Okay, now kita tengok. Okay, kita tengok ya beberapa soalan. Okay, sebelum kita masuk ke soalan, ada tak apa-apa soalan yang ingin ditanya? Okay, measure ini bukan seperti langkah berhati-hati. Tetapi measure ini sebenarnya untuk setiap eksperimen yang kita buat, kita kena ada sukatan. Cuma kita tak sukat secara spesifik. Dia ada certain sukatan yang kita boleh gunakan. That means sebab takkanlah awak ada eksperimen dari tingkatan 4 sehingga tingkatan 5, kita nak hafaz semua sukatan.
So dia ada spesifikasi sukatan yang tertentu. Contohnya, untuk GSIM, cikgu type kat sini ya, untuk GSIM, kita akan gunakan dalam 0.1 hingga kalau saya bagi dalam 2 gram lah. Okey. Untuk kepekatan, kita bagi dalam 0.01 sehingga 2 mol. Mol per DM padu. Okay. Untuk isi padu pula, standard dia adalah dalam 25 sehingga 100 cm padu. Unless you need more. Okay, unless you need more. Okay, ada apa-apa lagi soalan? Okay, kita boleh, mari kita tengok satu contoh ya. Saya kongsi satu contoh soalan. Sekejap. Okay. Nanti yang ini pun accessible daripada Google Classroom ya. Okay. Nah, ini adalah satu contoh. Okay, dia rajah menunjukkan carta alir proses pengaratan paku besi. Okay, apabila bersentuhan dengan dua logam yang berbeza keelektropositifan. Okay, it shows a flow chart. Okay, now satu ialah bersentuhan dengan logam lebih elektropositif. Satu lagi bersentuhan dengan logam kurang elektropositif. Uraikan satu eksperimen, okay, ringkas untuk menyiasat kesan pengaratan. So basically ini adalah eksperimen yang kita bincangkan tadi. Okay, so paku besi, okay, ini adalah markah pertama. Paku besi dililit dengan jalur zinc. Nampak tak? Ini adalah langkah yang sangat penting di mana dia perlu bersihkan dengan kertas pasir. Always remember, paku besi perlu dibersihkan dengan kertas pasir untuk to get rid, okay, untuk menyingkirkan lapisan oksida pada paku besi. Okay, lepas tu paku besi dililitkan dengan jalur zinc dan jalur cuprum. Dan paku besi juga dililit dengan logam diletakkan dalam tabung uji yang berlainan. Setiap tabung uji dimasukkan larutan agak-agak panas yang mengandungi hexacyanoferrat 3 dan phenolphthalein. Now, ejaan hexacyanoferrat 3 juga mesti betul. Okay, tidak boleh salah. Now, tabung uji diletakkan pada rak tabung uji dan catatkan pemerhatian. So this is an example, okay? Yang ini adalah contoh soalan daripada kelas pada minggu lepas, okay? Maybe you can do this later on as a revision, okay? And soalan yang ketiga ini juga, you can try it out, okay? Di mana pengiraan nombor pengoksidaan, lepas tu kita kena namakan sebatian-sebatian tersebut, okay? Dan kita kena tentukan yang manakah tindak balas redox dan bukan redox. Okay, so okay, this is a few questions which I believe you should just try because saya dah provide dengan skema sekali kat sini, so you can actually try from my Google Classroom. Okay, so before I end this session, do you have any did you have the code for the Google Classroom so that the notes and the things, the materials are easily available? Okay, let me give you the code for the Google Classroom. Okay, this is the code for my Google Classroom and all the materials, okay, which I have done so far, right from the first week of PDPC online until today are all uploaded in this Google Classroom. So you can access to those materials from there, okay. So you try to access from here because actually it's under MOE one, so it should be quite easy, it's accessible lah.
Okay, so we will continue with part 3 after this break. Okay, after this next week break. Okay, and then that part 3 will be my final part lah for this chapter. Okay, so hopefully you understand what is taught today. Okay, you can use the notes, utilize the notes lah. Okay, so thank you for listening and selamat maju jaya ya.